Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, yang mana kitab Bulughul Maram adalah kitab yang mana Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani mengumpulkan di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan hukum hakam. Termasuklah hukum hakam sembahyang. Kita masih lagi di dalam perbincangan berkenaan dengan sujud sahwi. Katanya wa an Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami mereka, namun baginda melupakan sesuatu. Ada perkara hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa. Lalu baginda melakukan sujud 2 kali, kemudian membaca tasyahud. Sesudah itu barulah salam. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Begitu juga hadis ini diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi, yang mana Imam Hakim An-Naisaburi menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali dengan Imran bin Husain. Dia menceritakan bahawasanya satu ketika Rasulullah menjadi imam kepada para sahabat di dalam suatu sembahyang, Rasulullah terlupa ada perkara yang patut dilakukan dalam sembahyang. Rasulullah terlupa, Rasulullah tak buat. Jadi dia tak boleh secara jelas benda yang Rasulullah terlupa tu, tapi Rasulullah terlupalah. Maka pada penghujung sembahyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud 2 kali. Lepas tu Rasulullah baca, sujud 2 kali ni adalah sujud sahwi. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca tasyahud. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam selepas daripada membaca tasyahud. Maka sebahagian daripada ulama berpandangan, ada sebahagian daripada ulama fiqh berpandangan, dituntut selepas daripada sujud sahwi baca pula tasyahud sekali lagi. Itu menurut pandangan sebahagian daripada ulama. Nanti dulu. Kita tak ada habis pergi khabar relax dulu, tak ada habis pergi khabar. Dengar balik ni, kita kata nak habis pergi khabar. Kita khabar ni, lepas tu senyap dah tidur. Jadi lepas tu tak tahu dah benda yang kita nak khabar pula lepas ni. Jadi ustaz khabar hok dengar malang, ustaz kata lepas tu sujud sahwi kena baca pula tasyahud rupanya. Nanti dulu kita nak habis pergi khabar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan ada sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya setelah daripada melakukan sujud sahwi ada pula tasyahud sekali lagi. Lepas daripada tasyahud barulah bagi salam. Okey, itu pandangan segelintir ulama. Namun sebahagian ulama yang lain termasuklah pandangan mu'tamad
yang dipegang di dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya tidak ada dah tasyahud selepas daripada sujud sahwi. Lepas daripada sujud sahwi terus bagi salam, tak ada tasyahud. Okey, atas pandangan mazhab Imam Syafi'i, bagaimanakah mazhab Imam Syafi'i melihat terhadap hadis ini, melihat kepada hadis ini? Sebab hadis ini menyebut Rasulullah bertasyahud dulu baru Rasulullah memberi salam. Kata ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, perkataan thumma tasyahhada, perkataan kemudian Rasulullah bertasyahud, dipanggil perkataan ini adalah perkataan yang syadz. Maksud dari perkataan yang syadz, perkataan ini diriwayat oleh seorang perawi yang mana perawi ini menyalahi perawi-perawi yang lain. Ada beberapa hadis ni, ada beberapa orang perawi yang meriwayatkan hadis ni yang mana hak lain 2-3 orang lagi, kalau cakap kita ada 2-3 orang lagi, tak ada pun kata summa tasyahada kemudian dia bertasyahud lepas daripada sujud sahwi. Tapi ada seorang je yang mengatakan ada tasyahud. Jadi maka sebahagian daripada ulama menilai perkataan summa tasyahada sebagai benda lafaz yang syadz ataupun perkataan yang dhaif. Imam Baihaqi, Imam Ibn Abdul Barri. Dan di sana ada seorang perawi hadis yang dikenali sebagai Muhammad bin Sirin mengatakan, aku tak dengar pun ada guru-guru duk khabar perkataan summa tasyahada selepas daripada sujud 2 kali. Jadi pendek kata, perkataan kemudian Rasulullah bertasyahud mengikut pandangan sebahagian daripada ulama bahawasanya perkataan ini bukan perkataan yang sahih. Apabila perkataan ini bukan perkataan yang sahih, maka tidak boleh dijadikan sandaran. Sebab mazhab Imam Syafi'i tidak ada tasyahud setelah daripada sujud sahwi sebanyak 2 kali. Okey, habis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalathan aw arba'a falyatrah ash-shakka wal yabni ala mastayqan thumma yasjudu sajdatayn qabla an yusallim fa in kana shalla khamsan shafa'na lahu salatahu wa in kana shalla tamaman kanata targhiman lisyaitan, rawahu Muslim. Daripada Abi Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang di antara kamu rasa ragu-ragu di dalam solatnya sehingga tidak tahu 3 atau 4 rakaat solat yang telah dilakukannya, maka buanglah keraguannya dan lanjutkanlah apa yang diyakininya. Kemudian lakukanlah sujud 2 kali sebelum salam. Jika ternyata solat yang dikerjakannya 5 rakaat, bererti yang menggenapkan solatnya adalah sujud sahwinya. Dan jika ternyata solat yang dilakukannya adalah genap, bererti kedua-dua sujud sahwi menjadi kehinaan bagi syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id al-Khudri dia menceritakan suatu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang hukum orang yang syak di dalam sembahyang tentang bilangan rakaat. Dan benda ni kita rasa setiap daripada kita penuh terjadi. Dalam hadis ni disebut 3 ataupun 4. Kadang-kadang rakaat ke 2 dah aku ni, kadang-kadang 2 ke 3 dah, kadang-kadang 3 ke 4 dah. Dan sebenarnya hak yang 1 rakaat ataupun 2 memang disebut dalam riwayat yang lain. Kalau dia syak dalam sembahyang serakaat ke 2 ataupun 3 ke 4, 2 ke 3 ataupun 3 ke 4, maka mesti dia kena bina sembahyang di atas perkara yang diyakini dan buang perkara hak yang disyaki. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kita sembahyang zuhur 4 rakaat ataupun asar 4 rakaat ataupun isyak 4 rakaat. Sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang subuh 2 rakaat. Tiba-tiba kita syak. Pada sembahyang zuhur 3 ke 4, 3 ke 4. Aku ni 3 ke 4. Maka kita kena buang benda hak yang syak, kita kena ambil benda hak yang yakin. Lagu mana buang benda hak yang syak, kita ambil benda hak yang yakin? Kita fikir. Fikir dulu. Dak mari juga dak tahu 3 ke 4. Maka hak yang yakin adalah 3, hak yang 4 itu adalah syak. Betul tak? Hak yang yakin itu adalah 3. Sebenarnya
kita hak yang syok ni hak yang pak. Aku buat kedok lagi hak kepak tu. Hak 3 tu yakin dah, kita kata aku 3 kepak. Jadi maksudnya hak yang yakin tu apa? 3 tu yakin dah. Cuma hak pak tu syok, buat kedok lagi ya. Betul tak gitu? Buat kedok lagi, maka kita bina di atas hak yang yakin. Bina di atas 3, maksudnya tambah 1 rakaat. Baik. Tu maksud bina di atas hak yang yakin. Buang hak yang syok, buang hak yang kepak. Kalau se ke dua, bina hak yang yakin. Sebenarnya kita yakin manakala hak syok tu 2. Tu hak yang syoknya. Aku ni 2 kedok lagi tu asal. Baik, ni kalau sekiranya berlaku dalam sembahyang. Jadi apabila berlaku dalam sembahyang, kita syok rakaat sembahyang, 3 kepak, kena ambil hak yang yakin, buang hak yang syok. Lagu mana hak yang yakin dan hak mana hak syok? Hak yang yakin hak sikit. Manakala hak yang lebih tu adalah hak yang diragui. Maka buang hak yang pak, maka kira tak buat lagi, maka tambah lah. Pada hakikat kita tak tahu. Mungkin pak dah dan mungkin dak lagi. Betul tak gitu? Pada hakikat kita tak tahu. Katakanlah kalau sekiranya pada hakikatnya pak dah, tiba-tiba kita pergi tambah pula jadi 5, benda kita tak tahu, maka tak ada masalah, dimaafkan. Sebab kita buat tanpa kita tahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, mu janganlah ambil kesalahan kepada kami jika kami terlupa ataupun kami melakukan perkara tersebut dengan secara tersalah. Dah kita ambil secara zahir, dah 3 kepak, buang hak yang syok, ambil hak yang yakin. Tiba pada hakikatnya pak dah, jadi ni rakaat kelima, hak kita tak tahu, maka dimaafkan, tak ada masalah. Orang lain sembahyang zuhur pak, kita bahang 5, tak ada masalah, sebab kita tak yakin. Okey, boleh faham? Maka kata Rasulullah di hujung sembahyang sujud 2 kali. Sujud dia sujud sahwi. Kalau pada hakikatnya sembahyang kita 5, maka sujud sahwi, tolong dia sujud sahwi dia panggil menggenapkan bilangan. Sebab sembahyang zuhur dia genap, sembahyang asar genap, sembahyang maghrib ganjil, sembahyang subuh genap. Jadi ditutup pada sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang subuh dengan sembahyang isyak genap. Jadi kalau di sembahyang pak dah tambah pula 1 rakaat, jadi 2 sujud saat itu menempati 1 rakaat yang lain, jadi 6 rakaat. Jadi cukup genap. Boleh faham kan? Nampak kan? Tapi kalau sekiranya pada hakikat memang betul pak, hak yang ditambah tu rakaat yang kepak sungguh, maka hak sujud sahwi saat itu menghinakan syaitan. Syaitan dia sujud tak kepada Allah Ta'ala? Syaitan tak sujud kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh dia sujud kepada Nabi Adam, dia tak sujud. Kita sujud kepada Allah Ta'ala. Ketika dia saat itu meragukan kita dalam sembahyang, kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala, kan semakin hina syaitan. Nampak tak? Itu maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak ni kita kena hurai beberapa perkara lagi supaya kita ada pengetahuan lebih panjang lagi berkenaan dengan apa yang kita bincang. Jadi dalam sembahyang kita syok, maka hukum macam hak yang kita kebur tadi. Tapi kalau syok selepas daripada selesai dah sembahyang, maka syok tu tidak diambil kira. Hak ni kata Rasul, idza syakka ahadukum fi salati, apabila dia syok dalam sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, doa astagfirullah, tiba-tiba aku sembahyang 3 kepak saat ni ya. Selesai dah sembahyang baru mari syok semula. Sama juga, aku sujud sekali kedua tadi lepas daripada sembahyang. Kata ulama, tidak diambil kira dah syok selepas daripada sembahyang. Kalau masih lagi ambil kira, kita buka lagi ruang untuk kita bincang berkenaan dengan syok lepas daripada sembahyang, Allah tak sudah waswah. Orang hak jenis waswah ni syok sama lah. Okey, hak yang kita sebut tadi tu syok yang berlaku dalam sembahyang. Kalau syok yang berlaku setelah daripada sembahyang, maka tidak diambil kira syok tersebut. Biar
Pada zahirnya sembahyang yang telah sempurna, pada zahirnya sembahyang yang telah kita bagi salam, maka sembahyang tersebut selesai dengan sempurna. Rakaat cukup, sujud dia cukup, habis cukup tu pada zahirnya. Tidak diambil kira dah syak selepas daripada salam. Tapi kalau yakin tu lain. Kita bukan cakap bab yakin ni, bab syak Kalau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, oh 3 rakaat baru aku membayang. Tak boleh tu. Tu kena tambah mula. Sebab kita yakin dah cukup. Hak ni kita bincang berkenaan dengan syak. Syak dia lain, yakin dia lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara lagi yang perlu kita kena bincang juga berkenaan dengan masalah ni. Ya, biasanya kita syok ketika kita berada dalam sujud yang kedua. Betul tak? Tidak sujud yang kedua. Acun nak bangun. 3 kepak. 3 kepak. Falyatrahish syakka. Kata Rasul, kena tolak hak syak. Wal yabni ala mastaiqan. Dia kena bina sembahyang dia di atas bilangan hak yang diyakini. 3 diyakini, 4 syak. Maka dia pun bangun. Dia bangun. Kadang-kadang setelah daripada tu hilang syak. Datang yakin semula. Boleh faham tak? Hilang syak, datang yakin semula. Ada kemungkinan datang yakin sebelum daripada salam. Ada kemungkinan datang yakin ketika dia sedang berdiri. Ada kemungkinan datang yakin dalam pergerakan dia untuk berdiri. 3. Okey, boleh faham Yang pertama, dia yakin. Mari dah yakin bilangan rakaat sebelum daripada dia bagi salam, ketika dia duduk dalam tasyahud ataupun dalam sujud. Sama ada sujud pertama, sujud kedua, duduk antara 2 sujud. Yang keduanya, yakin datang ketika dia sedang qiyam. Yang ketiganya, datang yakin ketika dia sedang bangun untuk melakukan qiyam. Tak sampai qiyam lagi. Okey, boleh faham kan? Yakin dia 2. Yang pertamanya, yakin betul rakaat dia. Yang keduanya, yakin salah rakaat dia. Boleh faham tak? Okey, kita ambil sesi lah. Takut bolak-bolak banyak-banyak. Sekarang ni, lepas dia duduk sujud yang pertama, ataupun antara 2 sujud, ataupun sujud yang kedua, ataupun duduk tasyahud, tiba-tiba dia yakin rakaat yang dia buat ni 5 rakaat. 5 rakaat dah. Okey, kalau duduk tasyahud dah, tak ada masalah lah, terus tasyahud je lah. Kalau duduk pada sujud yang pertama, antara 2 sujud, sujud yang kedua ataupun qiyam, dia kena tinggal belaka perkara tersebut. Terus duduk tasyahud. Boleh faham? Kalau dia ingat masa ketika dia berada dalam tasyahud, maka teruskan tasyahud dah. Terus je lah tasyahud. Tapi kalau dia ingat ketika dia sedang qiyam, rakaat kelima dah aku ni, bukan rakaat keempat, Allah, maka kata ulama, wajib dia kena turun tasyahud dengan segera. Tidak boleh dia meneruskan qiyam dia, kerana dia yakin rakaat yang dia buat adalah rakaat yang lebih. Kalau dia terus duduk qiyam juga, habis juga Fatihah, nak rakaat macam biasa juga, maka batal sembahyang dia. Sebab benda batal? Kerana dia telah menambah rukun dengan sengaja. Hak tadi dia tak tahu. Boleh faham kan? Okey, sekali lagi. Kalau dia ingat pada ketika dia qiyam, ketika dia rakaat, ketika dia i'tidal, sujud yang pertama, duduk antara 2 sujud, sujud yang kedua, dia kena tinggal belaka terus pergi kepada tasyahud. Boleh? Yang pertama. Yang keduanya, kalau diingat masa duduk tasyahud akhir dah, rakaat kelima, maka tak ada benda dah. Dah duduk tasyahud akhir dah, teruskan je lah. Pada penghujung sembahyang, sunat dia sujud sahwi sebanyak 2 kali. Jelas? Sama juga ketika dia nak bangun. Dia nak bangun, 5 rakaat dah. Maka kata ulama, dia kena duduk mula tasyahud. Cuma sunat dak dia sujud sahwi, kena tengok. Kalau dia bangun dekat dah dengan qiyam, sunat sujud sahwi. Kalau belum dekat dengan qiyam, masih dekat dengan duduk, bangun sikit aja, teringat 5 rakaat dah, duduk mula, dak sunat sujud sahwi. Okey, boleh faham? Kalau dia bangun sikit aja daripada duduk, sikit aja, bangun sikit aja,
maksudnya pergerakan bangun lebih dekat kepada duduk berbanding dengan qiyam, maka wajib dia kena duduk mula dan tak sunat sujud sahwi sebab perbuatan sikit aja. Kalau dia dibangun banyak dah dekat dengan qiyam dah, wajib dia kena duduk mula dan sunat dia sujud sahwi. Kalau dia bangun berdiri dah, dia baru dia yakin rakaat yang kelima, wajib kena turun tasyahud lalu dan sunat sujud sahwi. Sama juga kalau sekiranya dia ingat pada ketika rakaat i'tidal sujud yang pertama, duduk antara dua sujud dan sujud yang kedua, wajib dia kena tinggal perkara-perkara tersebut dan sujud tasyahud akhir, dan dia kena duduk tasyahud akhir selalu. Okey, jelas? Seterusnya, Hasan ni dia yakin rakaat yang kelima, ni dia yakin rakaat yang keempat pula. Ni yakin rakaat yang kelima, ni yakin rakaat yang keempat pula. Duduk tasyahud akhir, ataupun duduk sujud yang kedua, ataupun duduk antara dua sujud mula, duduk tasyahud akhir, ataupun ketika dia sedang sujud yang kedua, ataupun duduk antara dua sujud, ataupun sujud yang pertama, ataupun ketika rakaat, ataupun ketika i'tidal, ataupun ketika qiyam. Oh, yakin ni rakaat yang keempat, memang betul dah rakaat yang keempat. Tadi yakin rakaat yang kelima kan, maka kata ulama tu kan semayang dah yakin rakaat yang keempat, takkan nak tinggal dah cukup rakaat pula, teruskan je lah. Lepas tu pada penghujung sembahyang sunat je sujud sahwi. Kata ulama sunat sujud sahwi. Dah apa pula sunat sujud sahwi dah dia yakin rakaat yang keempat? Kata ulama kerana masa dia bangun daripada tasyahud, daripada sujud yang kedua kepada qiyam, hati dia masih lagi ragu-ragu bahawasanya perbuatan dia betul ataupun tidak. Cuma secara zahirnya perbuatan dia betul, sebab dia ambil benda yang diyakini, tapi masih dalam keadaan ragu-ragu. Oleh kerana dia buat dalam keadaan ragu-ragu, manakala yakin itu adalah berlaku setelah daripada dia buat dah, maka sebab itulah sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi kerana dia melakukan dalam keadaan ragu-ragu rakaat tersebut lebih. Boleh faham tak? Berbeza kalau dia yakin ketika nak bangun, ketika nak bangun dah nak buat lagi, duduk sujud kedua, tiga ke empat, tiga, ambil tiga lah. Acu bangun sikit, betul dapat betul dapat. Lepas tu dia teruskan. Jadi bermakna tak sunat sujud sahwi kerana masa dia buat saat itu, dia yakin hak rakaat yang dia buat saat itu rakaat betul, bukan rakaat yang lebih. Boleh faham kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya hadis seterusnya katanya wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatha fi as-salati shay' qala wa ma dhalik قال قالوا صليت كذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, katanya telah sembahyang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasul selesai sembahyang, telah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mengerjakan salat. Lalu dikatakan kepadanya, ada orang kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu dalam salat? Jadi ada benda yang lain sikit sembahyang ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa demikian? Mereka menjawab, kerana terjata kamu salat demikian. Adalah beberapa perkara yang tidak khabar secara jelas dalam hadis ni. Cuma adalah beberapa perkara yang lain daripada sembahyang sebelum ni. Nampak macam ke ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlupa. Mereka menjawab, kerana ternyata kamu salat demikian dan demikian. Ibnu Mas'ud melanjutkan bahawa Rasulullah segera melipatkan kedua belah kakinya seraya menghadap ke arah kiblat dan melakukan sujud sebanyak 2 kali. Lalu salam. Sesudah itu baginda menghadapkan wajahnya ke arah kami dan bersabda, sesungguhnya andai kata terjadi sesuatu berkenaan dengan salat, nescaya aku akan menyampaikannya kepada kamu. Namun aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Aku lupa sebagaimana kamu lupa.
apabila aku lupa, ingatkanlah aku olehmu. Apabila seseorang di antara kamu mengalami keraguan dalam salatnya, hendaklah dia berpegang kepada perkara yang diyakininya, dan lanjutkanlah salatnya. Kemudian lakukanlah sujud sebanyak 2 kali. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Apabila Rasulullah bagi salam, selesai dah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka ada sebahagian daripada sahabat khabar kepada Rasulullah, ada benda yang berlaku ke dalam sembahyang wahai Rasulullah? Maksudnya ada perubahan ke sembahyang sebab lain daripada hak yang sebelum daripada ni maksudnya adalah benda hak yang lain Maka apabila Rasulullah dengar lagu tu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lipat balik kaki dia, duduk balik. Tadi berubah dah kedudukan, dah lepas daripada bagi salam dah berubah dah kedudukan dia kan. Rasulullah lipat balik kaki, duduk balik, maka Rasulullah hadap kepada kiblat. Rasulullah sujud sebanyak 2 kali sujud. Baik. Yang pertama sekali dalam hadis ni, benda yang kita dapat ambil hukum, ketika mana kita bagi salam, baru kita ingat kita disunatkan sujud sahwi, maka masih lagi dituntut kepada kita, disyariatkan kepada kita masuk balik dalam sembahyang, sujud semula. Masuk balik dalam sembahyang, sujud balik. Lepas daripada sujud sahwi 2 kali, lepas tu bagi salam semula. Jadi bermakna sujud sahwi ni berlaku setelah daripada kita bagi salam. Tapi tak apalah, sebab kita dah ingat kan tadi. Kita dah ingat. Jadi kita bagi salam dulu. Lepas daripada salam, kita sujud sahwi sebanyak 2 kali, lepas tu bagi salam kali yang kedua. Okey, sebagai contoh. Kita tadi, contohlah, terlupa tasyahud awal. Jadi apabila terlupa tasyahud awal, maka sunat kita sujud sahwi. Lepas daripada kita bagi salam, bukan dengan sengaja. Tak sengaja pun kita bagi salam. Bukan. Kita memang sengaja bagi salam, tapi kita dah ingat. Tahu betul. Kita dah sengaja bagi salam, tapi kita dah ingat kita ada sunat sujud sahwi. Kita disunatkan sujud sahwi. Lepas daripada bagi salam, baru teringat. Dah sujud sahwi. Kata ulama, masuk balik dalam sembahyang. Maksudnya bang, duduk molek mula, sujud sahwi ya. Duduk molek mula, sujud sahwi. Apabila kita masuk balik dalam sembahyang, ataupun kita lepas daripada kita bagi salam, kita sujud mula sahwi, maka bermakna kita masuk balik di dalam sembahyang. Nanti lepas daripada sujud sahwi sebanyak 2 kali, kita bagi salam semula. Cuma kena ingat, kalau sekiranya berhadas, kita berhadas ketika kita sujud sahwi, maka batal sembahyang. Sebab dikirakan kita masuk balik dalam sembahyang. Tapi kalau kita dak sujud sahwi dah, kita ketuk, maka dak batal sembahyang. Sebab kita bagi salam dah. Boleh faham? Okey. Tadi sekali lagi kita tinggal tasyahud awal, sunat sujud sahwi. Pada penghujung sembahyang kita lupa bahawa kita disunatkan sujud sahwi. Maka kita bagi salam. Kita bagi salam. Lepas daripada kita bagi salam, mari teringat, aku ada lagi sunat sujud sahwi. Kata ulama, sunat kita sujud sahwi. Sebab kita tertinggal sujud sahwi saat ni dengan terlupa. Sebab Rasulullah sujud sahwi selepas daripada Rasulullah bagi salam, kerana baru di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedar bahawasanya disunatkan kepada dia sujud sahwi, dituntut kepada dia sujud sahwi. Nampak kan? Baik, apabila kita sujud sahwi semula setelah daripada kita bagi salam, maka bermakna kita telah masuk balik ke dalam sembahyang. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, andai kata berlaku perkara yang membatalkan sembahyang ketika itu, batal sembahyang kita, kena sembahyang mula. Tapi kalau kita tak sujud dah, tak batal sembahyang. Sebab selesai dah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Aku kena sunat sujud sahwi. Biar malah nak sujud sahwi, perut kita ketuk. Batal tak sembahyang? Tak, sebab selesai dah. Tapi kalau kita sujud sahwi, bermakna kita masuk balik dalam sembahyang. Andai kata berlaku perkara yang membatalkan sembahyang, ketika mana sebelum daripada kita bagi salam yang kedua selepas daripada sujud sahwi, maka batal sembahyang kita. Boleh faham tak? Boleh faham? Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni juga menyebut bahawasanya apabila sahabat kabar lagu tu kepada Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membetulkan balik 2 kakinya,
menghadap kiblat, sujud sebanyak 2 kali, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam. Lepas daripada Rasul beri salam, Rasul pun menghadap kepada sahabat. Rasul kata lagu mana, kalau ada benda berlaku dalam sembahyang, pertukaran hukum apa semua sekali, aku khabar kamu. Tapi aku ni adalah seorang manusia yang aku sebenarnya berlaku juga lupa kepada aku. Tapi lupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ada hikmahnya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lupa, payah juga. Kita tak tahu lagu mana sembahyang orang lupa sebab kita lupa semua. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah lupa dalam beberapa perkara ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang kerana nak menetapkan hukum di situ. Kita tahu lagu mana hukum ketika berlaku lupa. Kata Rasul, aku adalah manusia. Aku lupa sebagaimana kamu lupa. Kalau aku lupa dalam sembahyang, maka kamu kena khabar kepada aku. Baik. Apabila seorang di kalangan kamu dalam sembahyangnya dia gagu-gagu, maka dia kena carilah benda yang diyakini, maka dia kena sempurnakan sembahyang dia. Pada penghujung sembahyang dia kena sujud sebanyak 2 kali. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatil lil Bukhari falyutimma thumma yusallim thumma yasjud. Dalam riwayat Bukhari disebutkan hendaklah dia menyempurnakan salatnya, kemudian salam lalu sujud. Maksudnya dia kena sujud selepas daripada dia bagi salam. Okey, itu dalam riwayat Imam Bukhari. Dia bagi salam dulu baru dia sujud. Lepas daripada sujud kena salam pula. Dan benda ni kita cerita dah sebelum daripada ni, bahawasanya ulama fiqh berselisih pandangan di manakah tempat yang dituntut kita melakukan sujud sahwi. Kita kaya ada 3 pandangan. Ada pandangan yang mengatakan sujud sahwi tempat dia adalah sebelum daripada salam. Yang keduanya adalah sujud sahwi tempat dia adalah setelah daripada salam. Yang ketiga adalah sujud sahwi boleh nak buat sebelum salam pun tak apa, lepas salam pun tak apa. Ada yang keempat, sujud sahwi dia kena tengok kalau kerana berlaku pengurangan sebelum salam. Kalau berlaku berlaku penambahan dalam sembahyang, maka selepas salam. Ada beberapa pandangan ulama. Mazhab Imam Syafi'i dia kata sujud sahwi semuanya berlaku sebelum daripada salam. Kadang-kadang sujud sahwi selepas daripada salam ketika mana seorang tu terlupa untuk sujud sahwi sebelum daripada salam. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey, habis. Seterusnya wali Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada sajdatay sahwi ba'da salam wal kalam. Maksudnya menurut riwayat Muslim disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sahwi 2 kali sesudah salam dan berbicara. Selepas daripada Rasul bagi salam, selepas daripada Rasul cakap, tiba-tiba Rasul sujud sahwi. Dan hal ni kita bincang hadis yang tadi lah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi lepas daripada Rasul bagi salam. Selepas daripada Rasul cakap dah. Kerana Rasul dah ingat. Jadi dah ingat biasalah. Mazhab Imam Syafi'i pun sama, dah ingat. Dah ingat nak sujud sahwi. Lah ingat ke tak ada sujud sahwi? Rupanya ingat ada sujud sahwi. Lepas daripada salam baru bersedar. Maka sunat masuk balik dalam sembahyang sujud sahwi semula. Baik. Tapi kena tengok juga lah mazhab Imam Syafi'i kata kalau bagi salam dah. Kalau tempoh di antara salam dengan ingat tu lama dah. Hak minggu lepas kita khabar makan nasi 4 pinggang dah baru ingat. Tu dah sunat dah sujud sahwi, jauh dah masa. 3 jam dah sembahyang. Nak masuk asar pula baru teringat aku dah sujud sahwi. Jarak jauh dah tak ada dah lah. Putus mualat dah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wali Ahmad wa Abi Dawud wa An-Nasa'i min hadits Abd bin Ja'far marfu'an man syakka fi salatihi falyasjud sajdatain ba'da ma yusallim wa sahahu Ibn Khuzaimah. Dalam sebuah hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i melalui Abdullah bin Ja'far disebutkan barang siapa yang ragu dalam salatnya hendaklah melakukan sujud sebanyak 2 kali sesudah salam. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah. Namun sebagian ulama hadis yang lain menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Kerana di dalam hadis ini ada seorang perawi yang dinilaikan oleh ulama hadis sebagai perawi yang dhaif. Baik, hadis ni dikata kena sujud selepas daripada dia bagi salam. Dan hadis ni menjadi sandaran kepada pandangan mazhab Hanafi. Kena sujud selepas daripada salam. Tapi hadis ni dinilai dhaif oleh sebahagian daripada ulama hadis. Seterusnya, wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shakka ahadukum faqama fi ar-rak'atain fastatamma qa'ima falyamdi wal yasjud sajdatain wa illa yastatim qa'ima falyajlis wa la sahwa alaihi rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa Ad-Darqutni wal lafdhu lahu bi sanadin dha'if. Al-Mughirah bin Syu'bah telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seseorang di antara kamu rasa ragu-ragu dalam solatnya, lalu dia berdiri dalam rakaat kedua hingga tegak dengan sempurna, lanjutkanlah solatnya. Jangan sampai kembali untuk duduk, tetapi lakukanlah sujud sahwi 2 kali. Dan jika masih belum berdiri dengan sempurna, dia boleh kembali duduk untuk tasyahud pertama tanpa ada sujud sahwi baginya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud, Imam Ibn Majah dan Imam Ad-Darqutni. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, maksudnya kalau kita ragu-ragu dalam sembahyang, tiba kita bangun untuk rakaat yang kedua, apabila sempurna dah berdiri, maka kita kena teruskan je lah. Benda yang terjadi lepas tu tidak diambil kira lah. Lepas tu pada penghujung dia kena sujud sebanyak 2 kali. Tapi kalau belum lagi sempurna berdiri, tiba-tiba dia ingat, oh cukup dah sebenarnya, maka dia kena duduk dan tidak ada sahwi atasnya, tidak ada sujud sahwi. Cuma hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis ini adalah hadis dhaif. Baik, seterusnya, wa an Umar radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'ala man khalafa al-imam sahwun fa in sahal imamu fa alaihi wa ala man khalfah, rawahu al-Bazzar wal Baihaqi bi sanadin dha'if. Maksudnya daripada Umar radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, orang yang ada di belakang imam, yakni makmum, tidak dibebani melakukan sujud sahwi. Tetapi jika yang lupa adalah imamnya, maka baik imam maupun orang yang bermakmum kepadanya dibebani untuk melakukannya sujud sahwi. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bazzar dan Imam Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Namun sebahagian daripada ulama mengatakan hadis ini adalah hadis hadis ini diriwayat oleh Imam Baihaqi dan Imam Bazzar dengan sanad yang dhaif. Hadis ini adalah hadis dhaif. Jadi dalam hadis ni Sayyidina Umar kata lagu mana? Orang hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Sayyidina Umar, orang hak yang di belakang imam, yakni makmum, kalau sekiranya dia terlupa, maka tak ada benda pun, tak sunat dia sujud sahwi. Tapi kalau imam terlupa, maka tu imam dan makmum kena sujud sahwi. Itu maksud dia. Maksud hadis ni, kalau makmum terlupa, tengok tu imam baca tasyahud awal, makmum duduk. Kau tasyahud awal sama dengan tu imam, tapi makmum tak baca. Duk teringat ke nasi, lapar perut lah. Tengok sembahyang, Allahu Akbar, tu imam baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Siapa tu imam bangun Allahu Akbar, makmum pun bangun. Bangun, aku dak baca lagi tasyahud awal. Makmum dak baca, duduk sekali dengan tu imam. Oleh kerana mikir ke perut, lupa terus baca tasyahud awal. Adakah pada penghujung sembahyang sunat makmum sujud sahwi? Dengan kesepakatan ulama. Dengan kesepakatan ulama, tidak sunat sujud sahwi. Kerana apa yang dituntut kepada makmum adalah mengikut imam. Cuma hadis ni adalah hadis dhaif. Walaupun hadis ni dhaif, tapi hukum yang terkandung dalam hadis ni adalah hukum yang disepakati oleh ulama. Jadi kalau kesalahan itu dilakukan oleh makmum, tidak sunat makmum sujud sahwi, kerana kesalahan yang dilakukan oleh makmum ditanggung oleh imam. Tapi kalau tu imam yang melakukan kesilapan, maka dituntut kepada imam sujud sahwi, begitu juga dituntut kepada makmum sujud sahwi. Tu imam, saat ni makmum lapar, ni tu imam pula bangun daripada sujud yang kedua, pada rakaat yang kedua, duduklah tasyahud awal, dah ingat nak baca. Tak ingat nak baca, nengung kemda, tak tahu mikir kemda, tak tahu tu imam nengung, tak ingat nak baca. Lepas tu duduk sebetulnya bangun, berdiri tegak dah. Kalau misalnya tak berdiri, tak bangun lagi, tak apalah, boleh baca lah. Bangun, aku dah baca lagi tasyahud. Sudah, makmum siap lah ke, dah baca, maka disunatkan kepada imam sujud sahwi.
Apabila imam sujud sahwi, makmum wajib kena sujud sahwi. Makmum dah tanya-tanya dia, Tok Imam buat salah dia. WhatsApp dulu Tok Imam tanya sepatah. Buat salah dia. Tak perlu tanya-tanya dah. Kena ingat, apabila Tok Imam sujud sahwi, ada kesalahan yang dilakukan oleh imam, sama ada makmum tahu ataupun tidak kesalahan tersebut, diwajibkan kepada makmum sujud sahwi. Itu kena ingat, sebab wajib kepada makmum ikut Tok Imam. Jangan makmum pertikai pula Tok Imam, tengah-tengah semayang, cuik rakam tepi. Mana? Tok Imam sujud sahwi tak boleh buat gitu. Tengah-tengah semayang mari duk cuik-cuik orang nak tanya. Dah Tok Imam sujud sahwi sebab Tok Imam ada tu melakukan kesilapan walaupun makmum tidak tahu. Ada tu kesilapan dia. Baik. Okey, habis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, wa an Thauban radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala likulli sahwin sajdatan ba'da ma yusallim. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah bisanadin dha'if. Thauban, daripada Thauban radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bagi setiap lupa yang dilakukan oleh seorang dapat ditampal dengan dua sujud, dengan sujud dua kali sesudah salam. Bagi setiap lupa adalah dua kali sujud setelah daripada salam. Jadi benda yang kita faham, kalau sekali lupa dua sujud, kalau dua kali lupa 4 sujud, kalau 3 kali lupa 6 sujud, kalau 4 kali lupa 8 sujud. Main 30 kali lupa 60 kali sujud. Lupa tahiyat lagi, lupa tu lagi, macam-macam lupa dia, penyakit lupa sungguh. Mai 30 kali, tengok kepada zahir hadis, kena 30 kali sujud. Sebab dalam hadis ni, likulli sahwin sajdatan, bagi setiap satu lupa 2 kali sujud. Namun pandangan ni bukanlah pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti ulama, banyak kali lupa pun sekali je sujud, 2 kali je sujud. Sebab Rasulullah dalam hadis Dzul Yadain baru ni, Rasulullah bagi salam 2 rakaat. Lepas tu ada riwayat menyebut Rasulullah jalang pun ada, perbuatan jalang lepas daripada semayang, lepas daripada bagi salam, lari daripada kiblat. Lepas tu benda lagi, cakap kan di antara Rasulullah dengan Dzul Yadain tu kesalahan-kesalahan yang membatalkan semayang kalau dilakukan dengan sengaja. Banyak benda Rasul lupa tau. Tapi pada penghujung semayang, berapa kali Rasul sujud? 2 kali je. Banyak kali lupa pun 2 kali. Sebab majoriti ulama mengatakan banyak mana pun lupa 2 kali je sujud. Lupa tahiyat awal, tiba-tiba lupa rakaat pula. Lupa rakaat pula, 3 ke 4 ni ambil 3 lah, tambah pula. Tiba-tiba lupa pula rakaat. Bukan rakaat sujud. Se-kedua. Banyak lupa tau. Banyak kali ingat lupa. 2-3 benda lupa. Pada penghujung sembahyang, sunat sujud sebanyak 2 kali sahaja, walaupun banyak lupa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni menyebut bahawasanya sujud 2 kali adalah selepas daripada salam. Dan kita sebut mazhab Imam Syafi'i ada sujud sahwi selepas daripada salam. Ketika mana seseorang tu terlupa untuk sujud sebelum daripada salam. Lepas daripada salam baru teringat, aku ada lagi sujud, maka masih lagi dituntut dia sujud walaupun setelah daripada salam. Namun lepas daripada sujud kena salam pula sekali lagi. Baik. Adapun hak yang selain itu, asal sujud adalah sebelum daripada salam menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Cuma hadis Thauban adalah hadis dhaif. Bab sujud tilawah. Bab pada menjelaskan sujud tilawah. Tilawah ni bahasa Arab. Tilawah makna bacaan, sujud bacaan. Di dalam Al-Quranul Karim ada ayat-ayat Al-Quran yang mana apabila kita baca ayat tu sampai situ disunat kita sujud. Sujud tu nama dia sujud tilawah. Biasa tempat kita sujud tilawah adalah pada subuh Jumaat. Bukan rakaat kedua, rakaat pertama lah. Waktu tukar rakaat pertama. Kita baca surah As-Sajdah. Bukan kita baca tu imam baca surah As-Sajdah. Alif Lam Mim As-Sajdah. Sampai kepada ayat mana kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tu imam pun sujud, kita pun sujud. Sujud dia nama dia sujud tilawah. Bukan 3 rakaat sembahyang subuh. Jangan awak faham 3 rakaat pun tak.
jaga mari sembahyang subuh Jumaat, tiba-tiba mari dia kata pelik masjid tu dia sembahyang 3 rakaat subuh Jumaat, tapi hak masalahnya sujud. Wakak-wakak tak ada pakai turun ke sujud lalu. Tu tak apa lagi, takut dia bahang subhanallah ke tu imam. Tu teruk lagi. Tu imam turun dia pun subhanallah. Subhanallah. Dah biasa sujud tilawah dalam sembahyang kan. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, nak huraikan panjang. Nanti kita huraikan balik, kita bincang balik pada minggu-minggu yang akan datang. Api nyala dah. Kita kena berhenti dah lah sini. InsyaAllah kita berhenti dulu untuk malam ni sini. Akan datang kita sambung balik sekiranya dipanjangkan umur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincangkan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama dapat mengambil manfaat. Allah Subhanahu wa taala a'la wa adam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala khairi khalqika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.